Assalamualaikum guys, welcome back. Aku rasa dalam banyak-banyak posting yang viral lah kan, aku rasa posting ni lah yang paling tak masuk akal, memalukan. Dan aku rasa ramai antara kita yang confused juga. Orang yang buat posting ni, dia memang sengaja nak buat kelakar ke ataupun sememangnya dia bengap. Dia punya level common sense tu almost 0%. Dan dekat sini aku duk fikir yang orang duk curi pakai OKU tu, dia punya level common sense dia dah rendah dah. Rupanya ada lagi rendah. Cuba cerita. Dekat dalam posting Facebook yang viral dalam 2-3 hari ni, ada seorang hamba Allah ni duk bertanya soalan yang... Pada yang tak tahu, aku bacakan soalan ataupun statement daripada seorang individu ni. Dia rahsiakan diri dia, identiti dia. Selamat pagi Ahad, saya ada menyewa rumah di Rawang. Macam mana prosedur nak jual rumah ni ya? Boleh ke penyewa dapat bahagian kalau lepas jual rumah ni sebab dah lama saya sewa rumah ni? Dari belum ada anak sampai anak dah kahwin. Owner pun lama dah tak datang bertahun. Rumah banyak rosak sana sini. Saya edit dia, rumah ni dulu owner dia seorang, tak ada anak isteri. Last bayar sewa 2021 sebab dia tak ada muncul-muncul. Jadi duduk free sampai sekarang. Tu saya tanya macam mana prosedur jual atau boleh saya sewa balik pada orang lain sebab owner dah tak ada dah ataupun hilang. Okey, sebelum aku melayan statement tak masuk akal dia, aku nak jawab dulu dia punya persoalan dia. Boleh ke penyewa dapat bahagian kalau lepas jual rumah ni sebab saya dah lama sewa rumah ni, dari belum ada anak sampailah anak dah kahwin? Boleh kalau kau deal dengan owner. Sebagai contoh, kalau kata kau dapat jual rumah tu, kau dapat 5%, 10%, 20% ke whatever semua kan, itu terpulang lah perjanjian kau ataupun perbincangan antara kau dan juga owner dia. Okay, apart from that, masa aku baca posting tu, aku sendiri duk cari merata-rata dekat posting tu ada tak hashtag kelakar seram ataupun hashtag scenario the movie. Masalahnya memang tak ada hashtag ataupun apa-apa statement dekat situ yang menunjukkan yang Mamat ni ataupun Minah ni dia bergurau. Dan kalau kata kita tengokkan komen-komen yang dia balas tu, memang nampak dia memang serius dengan persoalan dia. Dia contoh yang satu yang aku baca, maki saya macam-macam, suruh saya cari itulah, waris lah, naik turun pejabat lah, semua tu kena pakai duit. Kenapa saya pula yang kena bersungguh pergi sana sini? Saya penyewa. Saya tanya cara nak jual atau sewa sebab nampak peluang boleh tambah income sikit-sikit. Zaman sekarang bukan macam zaman dulu, keluar sikit nak kena pakai duit. Tambah-tambah muncul makanan viral, anak-anak minta nak makan itu ini. Kalau ada income tepi, okey sikit. Dia dekat sini aku ada 3 poin aku nak share dengan korang. Yang pertama sekali, benda ni obviously boleh dihurai dengan mudah. Otak kau letak kat mana? Cik abang, cik akak, aku nak tahu juga, kau ni Islam ke ataupun kau anut agama purba? Kita memang tahu secara obviousnya hak orang lain selagi tak dapat kebenaran daripada tuan punya badan, sampai ke kiamat pun kita tak boleh nak jual, dan sampai ke kiamat pun kita tak boleh nak claim itu ialah harta kita. Ya? Ini benda yang kita selalu dengar. Kalau kata kita ambil bahagian orang lain, tanah orang lain ataupun apa-apa saja kepunyaan orang lain, kau tunggu bila kata kau masuk dalam kubur nanti, patah riuk tulang kau kena himpit. Dan juga kau tunggu je lah nanti azab api neraka. Dan yang kedua, untuk pengertian dan juga penjelasan yang lagi tepat, aku minta bantuan daripada sahabat aku, Amin Idris, untuk berkongsi pandangan dia dengan korang. Jom kita ikuti solusi Amin Idris. Tentang soalan yang nak jual rumah sewa tu, saya mula-mula sekali rasa confused kejap. Seolah-olah masih ada dalam masyarakat kita ni lack of common sense. Sebab untuk menjual sesuatu, benda tu mesti hak milik kita. Dalam erti kata lain, kalau nak jual rumah sewa tu sekalipun, pastikan ia adalah hak milik kita, ataupun dalam bahasa Inggeris ownership. Dalam agama Allah Ta'ala ingatkan kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kita makan sesuatu harta itu secara batil. Antara contoh kita makan harta secara batil ataupun secara salah adalah kita ambil sesuatu yang bukan hak kita. Kalaupun tuan rumah sewa tu dah lama tak minta bayaran, dah lama lose contact, jangan kita pandai-pandai assume. Si penyewa tu kena berusaha cari tuan rumah tersebut. Kalaulah tuan rumah tu dah meninggal, cari pewaris dia. Manalah tahu rumah tu adalah rumah yang diwariskan ataupun rumah yang difaraidkan, rumah yang dihibahkan. Dan kalau rumah tu tidak diwariskan, tidak difaraidkan, tidak dihibahkan, kena make sure rumah tersebut telah dipindah milik supaya ownership tu adalah milik kepada penyewa tersebut. Jangan senang jual sesuatu yang bukan hak milik kita. Sebab kalau kita buat juga, itu namanya mencuri.
Sebelum apa-apa, aku nak ucapkan tahniah kepada Amin Idris sebab hampir mencapai 100,000 subscribers dekat YouTube. Jadinya, aku nak minta bantuan pada korang semua yang masih belum subscribe di Amin Idris Show. Korang boleh berbuat demikian. Aku harap kita boleh cukupkan 100,000 subscribers untuk sahabat aku ni. Aku akan kongsikan link dekat pin komen. Aku suka follow Amin Idris ni bukan sebab dia kawan aku. Kalau tengok muka dia memang aku menyampah, tapi dia punya penjelasan dia penuh fakta dan juga ilmiah. So, aku sarankan kepada korang, kalau korang nak timba ilmu, follow di Amin Idris Show. Dan yang ketiga, dari segi apa yang dia tulis, daripada posting dia dan juga komen-komen yang dia share tu, aku tak rasa orang ni dia memang betul-betul nak jual rumah tu. Aku rasa ini hanyalah sekadar konten sebab dia letak poin-poin yang boleh trigger perasaan kita netizen untuk kutuk dia ataupun bagi engagement dekat posting yang dia share tu. Tapi macam mana pun, tak kisahlah kalau kata dia betul nak jual ataupun tak, benda ni sebenarnya memang berlaku dekat dalam kalangan masyarakat kita. Jadi, persoalan ataupun isu yang ditimbulkan ni memang logik, relevan dan memang sesuai untuk kita timba ilmu. Dan apa pun, tolonglah kepada korang semua, jangan ikutkan fatwa sendiri semata-mata nak senang. Kena ingat, dunia ni hanyalah tempat persinggahan yang sangat singkat. Tapi masa kita yang singkat dekat dunia ni lah yang akan diambil kira dan akan tentukan kedudukan kita bila kata kita sampai dekat tanah yang abadi nanti. Ini bukan peringatan untuk korang sahaja, tapi aku juga, sebab aku sendiri pun ada kesilapan yang aku buat sebelum ni, dan sampai sekarang aku masih cuba untuk perbaiki dan juga ganti. Dan akhir kata pepantun, usah dikejar emas permata, jangan diikut hati tamak. Dari kau cari harta, baik kau cari otak. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. So kalau sesiapa yang nak belanja aku kopi, bolehlah tekan Super Thanks ya. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap Pak Bo. Sakit. Ramai orang yang minta Bramin komen dan respon tentang isu seorang selebriti wanita yang dahulunya bertudung, sekarang ini dah hilang tudungnya. Apa nama? Masha Mashita. Honestly, Bramin tak kenal dia, tak pernah jumpa dia pun. Tapi tak tahulah, secara jujur memang sedih. Sebab Bramin sendiri berada di zaman Kak Wardina Safia, antara selebriti wanita terawal yang berhijab. Lepas tu barulah Irma Hasmi, Diana Amir, Siti Nordiana, Nur Khiriah, Yat Hamzah, Nilofa dan ramai lagi mula berhijab. Dan kita happy sangat sebab kerakan dalam industri hiburan berusaha untuk menjaga syariat. Ia ada kelemahan sana sini, tapi ia adalah proses. Tapi bila saban hari kita mendengar dan melihat berita seorang demi seorang selebriti wanita yang membuka tudungnya